Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni saya nak bercerita lagi lah. Semalam saya dah cerita lagi. Tapi ni cerita pusaka pula lah, cerita pusaka. Tajuk dia apa tu, tanah pusaka sekangkang kera. Kita pula dengar kan tanah sekangkang kera tu. Tanah sekangkang kera tu apa maksud dia? Kecil lah, terlalu kecil bahagian kan. Itu yang kata alah tanah sekangkang kera. Okey, jadi apa cerita ni tanah pusaka sekangkang kera? Okay, benda-benda macam ni memang selalu terjadi dalam masyarakat kita lah. Tapi saya nak cerita macam ni. Kami dululah, dulu sebelum PKP ni selalu buat ceramah di serata Malaysia lah. Ada satu tempat lah, di sebuah masjid lah. Lepas masjid tu seorang pakcik lah, pakcik datang jumpa saya. Mengadulah. Bila dia dengar ceramah saya tu, dia terkesan lah. Dia terkesan sebab mengenangkan apa terjadi pada diri dia lah. Jadi cerita macam ni, dia ceritakan saya. Dia kata sekarang ni dia duduk di rumah lah, di kampung, ya. Rumah tu hasil peninggalan daripada arwah mertua dia lah. Mertua dia, dia dah kehilangan lah isteri. Okey, sebelum tu isteri tu masa hidup tua, mak mentua dia, isteri dia menjaga mak dia. Okey, bila kematian isteri dia, dia nak uruskanlah pusaka tu. So yang dia fahamkan, okeylah, bila masa kematian mak mertua dia, isteri tu okeylah tinggal situ, so dia tak ada masalah lah. Kemudian bila isteri meninggal, jadi dia kena uruskan lah. Baguslah kan, itu baguslah. Jadi tapi ada masalah dia kata bila dia nak uruskan, okey, sepaham dia rumah tu peninggalan mak mertua dia, jadi hak isteri dia. Okey, jadi bila dia nak uruskan, bila tengok aja geran tu bukan nama isteri dia, nama mak mertua dia lah, nama mak mertua dia, nama mak mertua. Jadi bukan nama bapa mertua dia, nama bapa mertua dia. Jadi okey, maksudnya itu berhak ada lagi adik-beradik lain lah, berhak, betul tak? Adik-beradik maknanya ipar dia lah, ipar kan. Jadi yang ipar yang dia tahu ada seorang lah, panggil adik ipar lah, adik ipar. Jadi bila dia nak uruskan, terpaksa melibatkan adik ipar tu lah. So dia menghubungi adik ipar tu lah. Jadi adik ipar tu pun okey, dia bekerjasama. Jadi sebenarnya apa yang berlaku adalah bila adik ipar tahu, sebenarnya bila lepas kematian akak dia tu, dia dah ada hasrat sendirilah. Mana terfikir juga bila akak dia meninggal, dia merasakan dia berhak ke atas tanah tu lah, rumah tu. Betul lah tu kan, sebab dia rasa dia dia adik-beradik kan, dia adik-beradik berhak. Jadi bila akak dia meninggal, jadi dia pun berhak. Dan dia ada keperluan sebab dia pun dah pencen, baru pencen, berhenti kerja. Jadi dia tak ada rumah tetap sendirilah. Dia dulu menyewa, walaupun bekerja, dia tak ada beli rumah, dia menyewa. Jadi dia nak buatlah rumah di kampung tu lah. Bukan nak buat lah, mana nak ambil lah rumah tu, yang kampung tu, sebab akak pun tak ada kan. Jadi dia rasa dia berhak. So bila bincang, memang jadi masalah lah kan, sebab yang abang ipar dia rasa itu hak arwah isteri dia kan. Jadi dia lebih berhak lah. Jadi itulah, bila masa dia berbincang tu, okey, tak apa, dia kata kalau macam tu macam inilah, kita kira macam ni. Okey, kalau ikut faraid, dia kata sebab dia akak dia perempuan, dia lelaki, dua bahagian, akak dia satu bahagian.
maknanya dia 2 bahagian, akad 1 bahagian lah kan. Jadi macam ni lah, dia sama ada kalau abang ipar tu nak boleh, tapi dia kena tebus daripada dia lah, nilaikan 2 bahagian tu, ya. Pandai juga tu. Jadi dia kata rumah tu dinilai rumah kampung je, dinilaikan dalam 300,000, dinilaikan 300,000. Jadi dia kata senang kira, saya 2 bahagian, abang ipar tu bayar 200,000, ambil lah rumah tu, dia kata. Kalau tak boleh, tak apa, saya boleh bayar 100,000 bahagian abang ipar tu, akak je lah, arwah akak tu. Okey, dia kira macam tebus, dia kata. Jadi apa tu, dan dia ambil rumah tu. Jadi abang ipar tu ambil lah 100,000 tu. Tu lagi pening abang ipar dia lah kan. Jadi itulah abang ipar tu jumpa kami. So macam mana ni, dah kepala dah pening dia kata kan. Okey, bila saya dengar, saya kata okey, mula-mula kita kena buat kajian kes lah. Kajian kes. Jadi bila saya buat kajian kes, banyak benda yang dia tak beritahu lah. Sebenarnya, okey, itu sebab tajuk dia Tanah Pusaka Sekangkara. Kalau cerita 1/3 dengan 2/3 taklah sekangkara kan. Tapi ini ada lagi cerita yang dia orang sendiri tak faham dan tak beritahu. So bila kita buat kaji selidik, kita dapati sebenarnya dia orang ni adalah anak daripada isteri kedua. Anak-anak daripada isteri kedua. Sebenarnya ada isteri pertama. Ada isteri pertama yang ada 5 orang anak. 5 orang anak, 3 lelaki, 2 perempuan. Dan semua dah meninggal dunia. Jadi itulah. Ini ramai orang salah faham. Ingat bila dah meninggal dunia tak ada hak lah, tinggal pada orang hidup lah kan, betul? Itu yang dia orang fahamkan lah. Yang mula yang abang ipar tu kata, okey, itu apa, okey, dia faham itu hak adik-beradik kan. Mula dia faham, okey, itu hak apa, isteri dia kan. So isteri meninggal dia punyalah, sebab dia sebenarnya tak ada anak, dia ada anak angkat lah, 2 orang anak angkat, dia tak ada anak. Jadi dia fikir isteri meninggal dia punyalah. Itu satu salah faham. Lepas tu bila dia tahu, okey, bila tahu itu geran tu nama arwah bapa mertua dia, bapa mertua dia, so dia apa tu, okey, tak apa, maksudnya ada hak apa yang seorang lagi lah, kan adik ipar dia. Tapi bila dia jumpa 2 orang, dia orang pun 2 salah faham. Dia ingatkan okey, dia orang berdua saja waris lah kan. Kan? Tapi sebenarnya bukan begitu. Sebab apa? Sebenarnya sebab walaupun adik-beradik daripada isteri pertama tu semua meninggal dunia, dia orang ni lapis kedua lah kan, muda-muda juga. Yang lain lagi tua, dia orang kan semua tu dah meninggal lah. Tapi dia orang ada anak, suami, isteri masing-masing lah kan. Dan ada juga pasangan yang dah meninggal, ada anak dia pun dah meninggal, semua cerita lama kan. Jadi saya kata kalau ikut Farid sebenarnya kan, okey, memanglah apa daripada bapa mertua tu kan, bila jatuh pada mak mertua semua okeylah, jatuh adalah memang pada adik-beradik. Betul lah, kita dah kira semua adik-beradik, tapi adik-beradik bukan dia orang berdua lah, bukan arwah isteri dia dan juga adik ni, adik ipar dia kan. Tapi sebenarnya melibatkan lagi waris-waris kepada 5 orang lagi. 5 orang lagi anak-anak daripada isteri pertama. Allahu Akbar, dia kata kan. Jadi saya kirakanlah. Bila kirakan saya kata lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey, yang dia seorang lelaki, seorang perempuan. 2 campur 1, 3. Yang daripada yang 5 orang tu 3 lelaki, 2 perempuan. 3 kali 2 dengan 2 kali 1. So jumlah semua tu 11 bahagian. 11 bahagian. Jumlah semua 11 bahagian. Jadi yang arwah isteri tadi yang meninggal tu bahagian dia 1/11 lah, 11 bahagian. 1 bahagian 1/11. Okey. Lepas tu dia isterinya bahagian tak ada anak, walaupun ada anak tapi anak angkat lah. So jadi tak kira. So 1/4 daripada 1/11 sama dengan 1/44 kan.
1/4/4 itu kurang daripada 2%. Itu saja hak dia. Dan yang tadi adik ipar tu pula dia 2/11 lah kan, 2/11. 2/11 tak sampai berapa tu, tak sampai 20%. Maksudnya ada lagi hampir 80% lagi dia hak orang lain. Itu dah berat dia. So macam ni dia kata, macam ni lah. Saya kata okey, kita kena hubungi semua waris-waris ni, kita tengok berapa orang ada yang anak-anak ke pasangan yang hidup lagi yang meninggal, lepas tu nak kena dapat dokumen, nak collect dokumen, lepas tu dapat persetujuan dia orang macam mana. So memang pening kepala lah. Saya nak beritahu adalah sekarang ni benda tu masih tak selesai lagi. Sebab bila nak selesaikan ni, dia banyak perlukan kerjasama daripada waris-waris lain, dan ada yang dia orang dah tak kenal, tak dapat hubung kan. Lepas tu ada masalah keluarga kan, benda-benda macam tu payahlah, payah. Kita pun tak boleh tolong lah, sebab kita boleh buat kaunseling, tapi bila kaunseling tu maksudnya semua orang nak bekerjasama, nak bersama, terutama dia orang sendirilah, sebab dia orang sendiri ni bila macam ni lagilah dia tak nak selesaikan. Itu masalah masyarakat kita. Bukan kata dia orang je, ramai orang macam tu kan, lagilah tak nak selesaikan. Sebab kalau dia kata kalau macam ni tak payahlah, kalau macam ni tak payahlah buat kan, tak apalah macam ni, kita terus macam ni lah. Jadi tapi itulah yang saya nak ceritakan ni. Maknanya apa pengejaran kita dapat ni, pengejaran dalam kita punya masyarakat ini yang banyak berlaku lah. Nombor satu, bila seorang tu meninggal dunia, tak ada seorang pun yang nak uruskan pusaka tu. Dia selalunya masalahnya adalah macam ni. Kalau ayah meninggal, semua assume ibu akan take over, betul? Tapi tak ada penjangan pun, buat assumption, takut nak bercakap lah, ataupun tak tahu pun hak dia orang, tak tahu pun proses, semua tak tahu. Yang dia tahu ialah biasalah ayah meninggal, ibu tinggal situ, tak ada masalah, kita orang buat ada rumah sendiri, semua tak ada isu lah kan. Tapi mereda semua tak ada cerita pun, mungkin tak reda pun, tak tahu kan. Kalau tahu bahagian mak ada 1/8, mungkin fikir dua kali juga kan, belum tentu reda kan, walaupun mak sedih kan. Masing-masing ada keperluan. Dia kata itu ayah saya tinggalkan harta untuk kami kan, kami berhak, macam itulah. Orang-orang masa kecil-kecil tak cakap macam tu, tapi bila kita dah dewasa ni, dah tua ni, terutama kalau ada peluan, ada keluarga yang influence kan, jadi macam itulah. Itu satu hal. Jadi dalam kes ni nampak macam tak ada masalah, sebab biasalah bila suami tu dia kahwin, dia ada anak mula-mula, lepas tu anak semua dah besar, semua ada harta, ada rumah, ada keluarga sendiri, buat hal sendiri. So lepas tu dia kahwin lain kan, lepas tu ada keluarga kecil kan. So dia duduk sama isteri kedua bersama anak dia. Anak-anak yang lama-lama pun macam tak kisah pun, bukan tak kisahlah, macam tak tahu pun benda tu dia ada hak, tak tahu pun benda tu uruskan semua, tak tahu kan. Jadi just biarkan je, sebenarnya biarkan macam tu je, keadaan macam tu. Okey, lepas tu sampailah bila anak tadi yang bila mak dia meninggal, so dia assume dialah punya kan, sebab dia yang kononnya menjaga mak dia duduk situ semua kan. Okey, and then bila dia meninggal pula, suami dia ingatkan dia punyalah, sebab itu isteri dia punya, dia pun tak ada waris lain, dia kata. Kan, rupanya bukan tak ada, ramai waris, bukan keluarga dia, adalah keluarga arwah isteri dia kan, adik-beradik arwah isteri dia, dan juga dia punya panggil ada beradik arwah isteri dia punya adik-beradik, punya anak-anak, punya ipar, punya panjang cerita ya. Jadi itu dia. So jadi apa pengajaran yang dapat? Memanglah bila jumpa kes macam ni, selalu kami bila tak boleh buat macam mana,
kami nasihatkan ambil tauladan. Ambil tauladan ambil tibar, ya. Kita macam mana? Yang sekarang okey, itu dah satu masalah kan. Masalah itu memang pelan-pelan kena selesaikan, tak boleh apa yang jadi sebab ini masa jumpa taklimat je. Jadi bila taklimat ni kita macam mana dia bukan klien kita lagi, dia baru bertanya kan. Jadi kita follow up pun dia senyap je. Maksudnya apa? Dia macam kita nak terang pun susah, nak yakinkan dia susah. Dia jadi dia menghilang macam tu. Dia lebih pada sebab dia tak dapat tangkap esen tu yang betapa bahayanya makan harta batil. Haknya terlalu sikit, terlalu banyak harta batil yang hak ramai waris-waris lain dia menafikan. Dan benda ni kalau berterusan, bila ada seseorang waris yang tiba-tiba je bersuara, tiba-tiba je menuntut, itu akan jadi isu sangat besar kan. Tak pasal-pasal nanti kita punya keluarga jenasi kita, sepupu kan bergaduh sebab ni, mak bapak dia punya yang bergaduh, bawa ke anak-anak kan, tak baik. Padahal masa kecil-kecil semua sepupu-sepupu semua baik-baik. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita kan. Itu satu. Tapi saya yang paling bahaya adalah pasal makan harta batil ni. Benda-benda ni kena jaga, kena jaga sebab katalah masa arwah bapa dulu tua meninggal dulu, bukan setakat tanah aja, dia ada harta lain. Dia ada kenderaan, ada motor, ada basikal, ada duit, ada dia punya barang-barang berharga dalam rumah. Semua tu sebenarnya dah lesap dah tak ada kat rumah tu. Kan, benda tu dah tak ada dah. Dia dah uruskan sendiri, faham tak? Urus sendiri. Maknanya kau ambil kereta, dah buat lagi kereta. Yang ni ambil kereta dah tak ada lah, motor ada, dia pula ambil motor tak ada. Basikal pun jadilah, basikal pun tak ada. Apa sajalah yang ada rumah dia ambil. Masing-masing memunya harta pusaka yang ada hak orang lain, ramai orang, tanpa dapat persetujuan lain. Kan dah makan harta batil namanya kan. Itu kita dekat di My Pusaka sangat-sangat concern macam ni. Bila kita bila kita urus pusaka kita memang sangat concern pasal ni, makan harta batil. Sia hidup kita. Nanti tak aman di dunia dan lebih lagi tak aman di akhirat, ya. Okey, itu satu. Kedua, patutnya kena ambil tibar lah kan, maksudnya siapa yang ada keadaan macam ni dan dia pun ada harta lain, bukan setakat itu je, ada harta lain kan. Itu masalahnya. Masalahnya adalah sikap, sikap pasal dia sangat concern pasal benda macam yang dah berlaku ni, yang kata orang dah parah ni. Tapi patutnya yang parah tu jadi iktibar untuk dia pula jangan berlaku pada keluarga dia kan. Dia contohnya dia ada anak angkat, besok anak angkat tu nanti duduk rumah tu macam mana? Ataupun besok dia ada harta, anak angkat tu tak ada hak langsung ke atas semua harta dia, macam mana? Benda tu lah. Tapi ini bukan saya nak cakap lah, saya pun lelaki kan, tapi ni teguran untuk kaum lelaki macam saya. Memang rata-rata lah, rata-rata minta maaf lah, kaum lelaki ni yang Islam ni kan, yang dewasa, yang ada keluarga, yang ada anak, isteri, semua ni dia sangat-sangat kurang bertanggungjawab mengenai perkara macam ni. Sebab dia takkan tahu apa akan berlaku. Sebab bila dia meninggal, dia tak ada, dia tak menyaksikan. Yang suffernya keluarga yang tinggal, yang makan harta batil waris dia, anak angkat dia kan, isteri dia, yang bergaduh dia orang juga. Itu dia tak nampak tu. Sebab bila tak nampak tu dia rasa macam alah susah sangat ni, aku dah cari harta pada besok pandai lah dia orang. Itu sikap yang selalu ada lah dalam masyarakat kita, yang kalangan kaum lelaki ni, ya. Jadi itulah saya hanya cuba cerita hanya sebagai pengajaran, ya. Sebenarnya untuk yang kepada yang yang ada kes-kes macam ni, kalau nak ditolong kami boleh tolong, boleh tolong sedaya kami lah, sedaya kami. Yang lebih teruk daripada ini hari tu saya kira dia dalam
saya pun tak dapat tepat lah, sebab dia orang pun tak tahu information waris-waris yang adik-beradik lain yang meninggal tu masalahnya. Tapi saya kira kurang-kurangnya tak larinya 20-30 orang akan melibatkan waris kan. Memang susah kan, memang susah. Jadi kita ada lagi kes yang lagi, ini baru cerita saya tengok baru 3 lapis saja, 3 lapis kan. Anak anak, cucu dan mungkin ada cicit, mungkin itu pun mungkin. Jadi kita ada lagi yang berlapis-lapis pun kita dapat bantu, tapi syaratnya betul lah, syaratnya betul-betul nak bantu. Satu, kedua, kena last reda yang itu bukan hak awak sepenuhnya, hak awak macam tadi sekangkang kera je, kurang daripada 2% je. Jadi bila bukan hak dia, hanya kurang 2%, jadi dia kena faham lah, ada hak orang lain. Kalau nak juga, itulah kena bincang baik-baik lah, bincang baik-baik, pujuk ke kan, minta tolong ke dengan waris lain, bukanlah nak berkeras seolah lebih rasa lebih berhak, sebab itu tanah isteri dia, selama isteri dia yang duduk situ bersama mak mertua dia. So apa isu dia, mengapa pula hak saya tinggal tak sampai 2% saja 1/4 saja kan. Jadi macam mana tu kan, takkan selama hidup akan nak makan harta batin macam tu. Takkan nak biarkan besok anak angkat dia makan harta batin besok. Dan kalau dia pula berhajat lah kahwin lain, takkanlah isteri baru dia nak makan harta batin macam tu bila dia tak ada nanti. Jadi sangat-sangat penting bagi saya, bila suruh merancang ni, buat wasiat ke buat hibah ni, bukan untuk pastikan bila kita tak ada nanti, kita selamat. Kita selamat, kalau kita ada hutang, ada orang bayar hutang. Betul, kita boleh rancang kalau harta tu tak berapa perlukan, bila kita tak ada nanti, kita merancang sedekahkan, buat wasiat sedekah untuk kita juga sampai akhirat kita. Dan juga kita nak pastikan merancang supaya waris kesayangan kita tu, anak-anak ke, isteri ke, pasangan ke, mana ke, boleh duduk ambil harta tu secara halal sepenuhnya, tanpa makan harta batil. Itu tujuan merancang, faham jadi saya harap apa saya sampaikan manfaat, okey. Kalau perlukan bantuan, bolehlah hubungi perunding-perunding kami di seluruh negara. Okey, sampai itu just peringatan, apa yang kita sampai video ni memang setiap harilah, Isnin sampai Jumaat 9 suku malam. Dan kalau miss ke, nak tengok balik ke, ada banyak lagi. Setiap hari kita ada banyak lagi. Boleh pergi ke kita punya YouTube channel, My Pusaka Official, kat situ subscribe, dia ada loceng tu, klik notification, so that yang baru akan masuk lah kan, boleh tengok. Dan juga kalau perlu bantuan ke, boleh komen kat situ, boleh contact kami. Okey, itu saja dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.